Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke-203. An Muhammad bin Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhuma qala kunna julusan bi fina'il masjid haitsu tuda'ul janaizu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina zahrayna. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu qibala as-sama'i fanazar summa taqta'a basarahu wa wada'a yadahu ala jabhaytihi summa qala subhanallah subhanallah madza nazala minasy syadid qala fasakatna yawmana wa laylatana falam naraha khairan hatta asbahana. Qala Muhammad fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matta tashdidul ladzi nazala qala fid-daini wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah summa 'asha summa qutila fi sabilillah summa 'asha wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda dainuhu. Rawahu Ahmad. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhuma berkata, kami sedang duduk-duduk di halaman masjid di tempat yang biasanya jenazah diletakkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada bersama kami. Rasulullah telah mengangkat pandangan baginda ke langit lalu memandang sesuatu. Kemudian baginda menundukkan pandangannya. Kemudian dalam keadaan yang penuh fikir, baginda meletakkan tangannya di atas dahi lalu bersabda, Subhanallah, Subhanallah. Alangkah kerasnya amaran yang diturunkan. Sayyidina Muhammad bin Abdullah berkata, kami hanya berdiam diri sepanjang siang dan malam itu sehinggalah ke pagi. Namun kami merasakan bukanlah satu perkara yang baik untuk kami berdiam diri. Lantaran itu pada waktu pagi saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amaran keras yang telah diturunkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, amaran keras tentang diturunkan berkenaan hutang. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad ada dalam genggamannya. Jika seseorang itu syahid di jalan Allah, kemudian hidup kembali, lalu syahid lagi, kemudian hidup kembali, sedangkan dia masih menanggung hutang, maka dia tidak dapat memasuki syurga selagi hutangnya itu tidak dijelaskan. Musnad Ahmad. Alhamdulillah, tuan-tuan ya, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk Ikram Muslimin. Ikram Muslimin, hak-hak seorang muslim. Jadi hadis ke-203 ni diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Jahsh. Nama ni dia tak berapa glamour sangat. Ulama-ulama hadis sebut Muhammad bin Abdullah bin Syah ni merupakan anak saudara kepada Ummul Mukminin Zainab. So dalam hadis ni Muhammad ni satu ketika dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam kitalah dekat surau kat mana Nabi datang duduk, ada satu tempat pangkin, tempat lepak, tempat rehat, macam kawasan OBT gitulah, duduk sambil mengebang, duduk situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat itu merupakan tempat rehat dan juga tempat diletakkan jenazah. Kemudian Nabi duduk baina zahrayna, di antara kami tu Nabi duduk dekat tengah-tengah. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dia angkat kepala Nabi Ibalas sama air. Nabi angkat kepala tengok ke langit, kan? Nabi tiba-tiba angkat tengok ke langit. Panazara, Nabi pun tengok lama. Kemudian summa tak abasara. Nabi lepas tengok lama tu, Nabi tunduk terus. Muka je sedih lah kata. Tak abasara. Mata jadi runduk. Kemudian apa Nabi buat? Fawada'a yadahu ala jabahi. Tu ambil tangan. Macam itulah kata yang letak tangan dekat dahi. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan subhanallah subhanallah maza anzala minas tasydid.
berat sungguh apa yang Allah Ta'ala turunkan. Bila Nabi cakap begitu, berat sungguh apa yang Allah Ta'ala turunkan. Para sahabat ramai ni, tengah duduk sembang-sembang tadi. Sakatna yauman walailatana. Hari tu, siang tu semua diam. Sampai malam, tak ada cakap sepatah pun dengan Nabi SAW. Semua diam. Falam naroha khairat hatta asbahana. Kata Muhammad bin Abdullah, dia kata, kami rasa macam tak sedap hati, tak elok kena tanya Nabi ni kan. Jadi siang tu sampai malam, sampai pagi besok. Kata Muhammad bin Abdullah, pagi besok baru kami subuh tu jumpa Nabi SAW. Kan? Pasal tu, dia Muhammad ditanya kepada Nabi, ya Rasul, dia kata, Maza tashdid? Apa sangat yang berat sangat yang Allah turunkan semalam hari? Maka Nabi SAW, Nabi kata hutang. Dia berkaitan dengan hutang. Kemudian Nabi kata, wallazi nafsu Muhammad, demi Tuhan yang memegang diri, nyawa Nabi Muhammad yang berada di tangan Tuhan tu, kata Nabi, lau anna rajulan, kalaulah ada seorang lelaki yang dia mati syahid pada jalan Allah. Kemudian Allah Ta'ala bagi nyawa dia hidup balik. Kemudian dia berjuang, dia syahid lagi, mati pada jalan Allah. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia hidup balik. Tetapi dia ni ada hutang. Kata Nabi SAW, ma dakhalal jannah, dia takkan dapat masuk syurga hatta yuqda dainahu, sehinggalah dia sempurnakan, selesaikan hutang. Hadis ni nak ajar kita tuan-tuan betapa pentingnya kita kalau berhutang, kita kena pastikan hutang kita tu diselesaikan sebelum ajal kita sampai. Jadi sekarang zaman sekarang ni kita canggih dah, macam-macam jenis hutang boleh buat. Kalau kita nak berhutang tu, pastikan kita ambil hutang yang kalau yang Islamik tu biasa dia ada takaful. Maksudnya in case apa-apa kita mati ke accident ke, dia boleh settlekan hutang kita. Ambil yang Islamik, yang conventional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak berhutang ni tuan-tuan, sukat baju di badan sendiri. Jangan sukat baju dekat badan orang lain. Kita nak berhutang apa yang kita perlukan. Pendapatan, rezeki Allah Ta'ala bagi kat kita ni beza-beza. Orang ada bagi yang tu banyak, yang kurang. Jadi apa-apa kita nak tengok kepada keperluan, kemampuan kita, dan kita kena ada kebolehan untuk mengira pendapatan dengan baik. Supaya apa-apa yang kita pinjam, kita hutang, kita dapat selesaikan dengan sebaik mungkin. Jangan kita nak yang lebih daripada kemampuan kita. Jangan susah-susah tuan-tuan. Nak naik kenderaan yang selesa, kalau kita suruh maksum ni, mati besok, kita naik wildfire, jangan takut. Bukan setakat duduk, boleh baring lagi dalam tu. Kan? Wildfire lagi. Tak dapat beli wildfire, tak apa, mati besok kita masuk wildfire. Dia jalan-jalan, insyaAllah tuan-tuan mulia. Kita faham hadis ni, amal dan sampai-sampaikan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala